Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Macam mana kawan-kawan? Okey tak saya sambut bola tadi? Sudah semestinya hari ini kita nak belajar kemahiran sukan rugby. Tapi siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, hari ini kita bersama dengan guru kita iaitu Cikgu Saizul Hafifi. Cikgu, apa khabar Cikgu? Khabar baik Aiman, alhamdulillah. Baik, Cikgu. Sebelum kita nak meneruskan pembelajaran tentang kemahiran sukan rugby kita, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu dulu? Okey Aiman, nama saya Muhammad Saizul Hafifi bin Muhammad Noor. Saya merupakan cikgu di Sekolah Sukan Tukum Mahkota Ismail. Dan kini saya menjawab jawatan di Majlis Sukan Negara sebagai jurulatih kebangsaan. Hari ini kita akan berkongsi tentang untuk rugby. rugby. Kalau saya tengok profil cikgu tadi, cikgu punya sejarah, pengalaman dalam bidang rugby ni, cikgu boleh kongsikan sikit tak bersama dengan penonton-penonton kita di rumah sana? Okey, saya bermula untuk bermain di sukan rugby ni dah lama, bermula daripada tahun 2006 ataupun sebenarnya di peringkat sekolah lagi. Cuma mula mewakili Malaysia bermula tahun 2006 sampai dah 2015. Dan melatih pasukan bermula pada 2008 sampailah 2015. Dan alhamdulillah pencapaian terbaik adalah masa Sukan SEA 2017 kita menang pingat emas pertama untuk Malaysia untuk sukan rugby. Dan alhamdulillah pencapaian tertinggi untuk pasukan rugby sekarang untuk pasukan 7 adalah kita telah berada di Sukan Commonwealth pada tahun 2018 dan juga pada tahun ini 2022. Baik, jom kita bagi tepukan gemuruh sikit kepada cikgu kita ni. Pencapaian yang cukup membanggakan rakyat Malaysia. Tapi sebelum kita nak mula cikgu, kita mesti nak siap dengan peralatan kita, barang-barang kita cikgu kan? Mungkin cikgu boleh cerita sikit apakah alatan-alatan yang perlu kita sediakan sebelum kita nak mulakan latihan kita pada hari ini cikgu? Okey, boleh Man. So hari ini saya akan perkenalkan alatan-alatan yang biasa kita gunakanlah untuk sukan rugby ni. Okay, secara basically-nya hari ini pertama sekali kita perlukan bola rugby. So bola rugby ini untuk kategori open ataupun kategori yang senior kita perlukan bola yang bersaiz 5. Oh, ni saiz 5. Ni saiz 5. Tapi kalau untuk yang di bawah umur 12, kita akan menggunakan saiz 3. Oh, itu sekolah rendah lah. Itu sekolah rendah lah. Okey, ini yang pertama sekali lah bola. Okey, yang kedua kita perlukan tackling bag. Okey, tackling bag ni untuk tujuan dia untuk kita buat sesi tackle yang mana ia memerlukan untuk yang kita gunakan dalam sistem pertahanan untuk rugby. Lepas tu kita perlukan tackling bag. Yang kedua kita perlukan padding. Padding. Angkat sikit cikgu. Padding. Baik. Padding pun kita perlukan untuk latihan di mana padding ini digunakan untuk kita membuat belajar untuk membuat tackle. Oh, tackle. Tackle dan merempuh, ada aktiviti merempuh dalam sukan rugby. Kita tahu sukan rugby ini kan lasak. So ini antara benda yang paling banyak digunakan lah. Mungkin cikgu boleh cerita sikit pakaian, nak pakai baju apa? Kok boleh ke pakai pakaian biasa macam sukan biasa ke macam mana cikgu? Okey, untuk sukan rugby sebenarnya, kita galakkanlah satu, kita mesti memakai kasut yang sesuai lah. Kita boleh pakai kasut sport shoe tapi tak digalakkan kerana kalau kita kebanyakan rugby berada di padang rumput, so kita perlukan kasut stud ataupun kasut macam kasut bola itulah. Okey, sama juga macam kita main bola. Yang kedua kita perlukan pakaian yang sesuai. Okey, dan baju yang sesuai. Jadi maksudnya baju yang sesuai kalau kita perlukan baju yang tidak mudah koyak. Tidak mudah koyak. Okey, sebab kalau kita tahu dah rugby kan lasak, so kalau pakai yang baju nipis so akan jadikan koyak lah. Tapi cikgu tadi sebut rugby ni sukan lasak. Tapi sebenarnya dalam lasak-lasak dia tu ada bahagian-bahagian yang perlu kita lihat menjaga keselamatan tu. Mungkin cikgu boleh cerita sikit. Okey Man. Untuk pakaian dalam sukan rugby, pertama sekali kita perlu pakai antara yang kita boleh pakai untuk keselamatan adalah kita perlu pakai headgear lah. Apa tu cikgu? Headgear ni adalah yang kita boleh pakai untuk bermain di mana kita letak di bahagian kepala. Oh, baik. Jadi caranya pakai yang macam ni lah. Kita terus je untuk dia akan melindungi kepala kita. Okey. Dan amat digalakkan lah. Okey. Yang kedua kita boleh memakai peralatan dipanggil sebagai shoulder pad. Baik. Shoulder pad ni kegunaan dia adalah untuk melindungi bahagian bahu kita dan untuk daripada sebarang kecederaan. Dia membantu dan yang terakhir sekali adalah kita boleh memakai mouth guard. Apa tu cikgu? Mouth guard ni adalah antara perkara yang benda yang amat penting untuk mulut
kerana dia akan melindungi mulut kita daripada sebarang kecederaan. Sebab bila kita pakai maugat, kecederaan yang melibatkan dalaman mulut amat amat akan kuranglah keselamatan. Baik cikgu, saya pun dah tak sabar nak bermain rugby ni cikgu. Nak buat latihan dengan cikgu. Tapi sebelum tu, mengelakkan kecederaan, apa kata kita kena, orang kata apa cikgu? Kita kena bersenam dulu ataupun kita kena panas badan dulu walaupun kita dah panas kan. Okey baik cikgu, boleh kita mulakan? Oh boleh Mak. Okay. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak jemput dua orang pemain rugby kebangsaan bersama dengan kita. Jom. Kita akan mulakan dengan sesi pemanasan dengan lari setempat. Jadi untuk larian setempat ini, pertama sekali keadaan kaki kita berada dalam seluar bahu. Dan kita mulakan larian setiap satu pusingan kita mulakan dengan 30 saat. Jadi kita boleh mulakan dengan lari setempat. Yang pertama, slowly jog, di mana keadaan kaki kita mesti dan lutut mesti diangkat. Mana keadaan kaki lutut mesti diangkat dan tangan mesti dihayun. Baik, jadi kita pastikan bila kita berlari setempat, kita masih lagi menghayunkan badan dalam keadaan yang stabil, menghadap ke depan dalam keadaan perlahan dulu dalam masa 30 saat. 30 saat juga. 30 saat ya, kita cuba kita tengok 30 saat. Okey. Baik, jadi selepas 30 saat kita akan buat ulangan yang sama. Baik. Sebab apa pentingnya untuk pemanasan badan ini, ia melibatkan otot-otot kaki, di mana sukan rugby ni amat mementingkan kaki. Kerana banyak sukan rugby menggunakan larian. Dan pemanasan badan ini antara yang terbaiklah untuk kita buat, Aiman. Okey. Lepas tu cikgu? Untuk yang kedua, pemanasan yang kedua, kita akan fokus pada bahagian tengkuk dan bahu, di mana senang saja untuk pemanasan yang kedua, di mana kita melibatkan otot-otot di leher. Kita hanya menggerakkan leher untuk separa bulatan. Maknanya kita bermula daripada depan, kepala ditundukkan sikit ke depan dan kita bergerak ke belakang dan kita berhenti di tengah dan kita patah balik, patah balik ke depan balik. Perlahan-lahan cikgu Perlahan-lahan je, jangan laju. Ke berapa depan, kali cikgu? Kita akan buat sebelah kanan, lepas tu kita akan patah balik dan kita akan patah balik sebelah kiri. Hanya kita boleh buat pemanasan ini di sebelah 5 di sebelah kanan, 5 di sebelah kiri. Dengan kita memfokuskan kepada bahagian otot di bahagian leher dan juga di sekitar bahu. So itulah untuk pemanasan yang pertama. Untuk sesi ini. Cikgu. Pentingnya kita buat pemanasan badan ni cikgu ya. Sebab takut-takut nanti waktu kita bersukan nanti ikut krem kaki ke ataupun terseliuh tengkuk dan sebagainya. Betul cikgu? Ya, betul, Man. Sebab kalau rugby ni dia banyak menggunakan kaki dan juga banyak menggunakan bahu, pergerakan bahu dan tangan. Jadi pentinglah kalau kita kena buat pemanasan berkaitan dengan otot-otot yang penting untuk latihan rugby. Baik cikgu. Dan selepas ni kita nak belajar kemahiran sukan rugby. Anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Murid-murid semua, sebelum kita mulakan aktiviti sukan rugby ini, pastikan kita menitik beratkan aspek keselamatan. Pertama sekali, elakkan memakai jam semasa melakukan aktiviti dan juga elakkan memakai kacamata kerana ini akan menyebabkan kecederaan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Baik, cikgu dah nampak macam pegang bola tu cikgu. Jadi murid-murid kita dah rumah pun ada yang tengah pegang bola pun ada juga tu. Sebab kita nak belajar teknik apa cikgu hari ni? Hari ini kita akan belajar teknik untuk menghantar dan menerima bola, Aiman. Okey, baik. Ini satu orang kata asas penting dalam permainan rugby. Tapi sebelum kita nak menghantar bola tu cikgu, bagaimana dengan nampak cikgu, cara cikgu pegang pun lain tu. Mungkin cikgu boleh cerita sikit. Ada ke cara pegangnya betul tu? Okey, untuk memegang bola bagi menghantar dan menerima bola ni, Aiman, sebenarnya dia ada dua cara lah. Satu, kita boleh pegang bola dalam keadaan keadaan arah tangan kita sama. Maknanya dalam keadaan kanan dan kiri dalam keadaan yang sama. Yang kedua adalah kita boleh pegang dalam keadaan kita membuat satu di bahagian belakang dan satu di bahagian hadapan. Tapi sebenarnya untuk pegang di bahagian belakang dan hadapan ni,
adalah untuk membuat balingan jauh. Balingan jauh. Jauh-jauh. Oh. Tapi kalau untuk balingan yang dekat, so kita boleh pegang dalam keadaan tangan kanan dan tangan kiri, posisi dia sama. Yang kedua, bila kita melihat pada rakan di sebelah kanan kita ataupun di sebelah kiri, kita mesti salah satu kaki mesti dalam keadaan ke depan. Ke depan. Contoh bila Aiman berada di sebelah saya, di sebelah kanan. Cikgu nak pasing saya. Saya akan cuba akan tunjuk cara pasti pada Aiman. So, kaki yang pertama mesti kaki kiri yang berada di depan. Tujuan dia adalah bila kita memegang bola, kita sudah dapat melihat kedudukan Aiman di sebelah kanan. Maknanya bila kita dah melangkah ke kiri ke depan, so kita automatically keadaan kita sebenarnya kita sudah menghadap Aiman. So jadi dalam masa kita sudah dalam keadaan bersedia untuk membuat hantaran. Kalau macam saya pula cikgu, saya belah kanan macam tu. Ya. Oh, Betul Aiman. Baik. Sangat Menghadap bagus. cikgu Ya, betul menghadap saya. Maknanya senang untuk melihat saya menghantar bola. Okey, yang kedua adalah tujuan dia, yang ketiga kenapa kita berada dalam keadaan macam ni adalah satu dari segi keselamatan, kita sudah bersedia. Contoh jika ada pemain lawan datang untuk melanggar kita, untuk membuat tackle, kita sudah bersedia untuk melindungi di bahagian badan kita di sebelah sini, di sebelah rusuk kiri. Sebenarnya kita sudah bersedia untuk menerima hentaman ataupun tackle. So bila kita berpusing untuk menghantar, pastikan kaki kiri di hadapan, melihat kepada Aiman, dan keadaan bola mesti berada di paras pinggang, memandang Aiman dan membuat balingan macam biasa dan hayun. Melepaskan bola. Kita mesti hayun Aiman Si hayun. Hayun. Tangan mesti menghayun. Ayam mesti swing. Dan swing kepada Aiman. Dan pastikan bila kita swing, kita habiskan tangan kita. Saya minta Aiman jauh sikit Aiman. So saya akan buat dalam keadaan yang biasa, keadaan statik, bergerak kaki ke depan, pusing, menghadap Aiman dan menghayun bola dalam keadaan paras pinggang dan melepaskan kepada Aiman. Oh, dia kena lepas habis cikgu Ya. Baik. Bila kita lepaskan habis Aiman. Maknanya daripada belakang, Pada belakang. buat ayunan Dan lepaskan. Pastikan bila kita lepaskan, kita sentiasa tangan menuju. Mesti habiskan melihat kepada sasaran Aiman. Tujuan dia adalah memastikan bola yang kita pegang menuju tepat pada sasaran. Baik, itu lagi daripada sudut cara balingan kepada kawan sebelah. Tapi untuk balingan jauh tadi cikgu sebut tadi, pegangan bola tu berbeza cikgu Berbeza. Untuk pegang balingan jauh, satu tangan kita akan letakkan di bahagian belakang dan satu tangan kita akan letak di bahagian depan. Tujuan tangan di bahagian belakang adalah untuk memberi kekuatan. Dia tolak daripada belakang. Untuk kita menolak membuat pasingan, membuat hantaran kepada rakan kita yang berada jauh. Dan depan ini adalah tangan di bahagian depan adalah untuk mengawal arah ke mana arah bola tu. Jadi saya tunjuk sikit, so Aman boleh bergerak belakang sikit. So, boleh cikgu. Macam biasa masih lagi benda yang sama. Kaki berat ke depan, tangan megang belakang, satu di bahagian depan bola dan membuat pasingan macam biasa, luruskan tangan dan dan baik. habiskan. Ini saya kata tadi, habiskan kepada sasaran untuk bagi tepat. Untuk sambut pula kejap lagi kita sekejap lagi Man. Tapi sambut dah cantik dah tu, tapi ada kurang sikit. Ada kurang sikit. Baik cikgu, boleh saya cuba pula? Boleh Aiman cuba. Mula kita kena pegang bahagian belakang cikgu. Dan depan ni untuk arah dia. Ya. Betul cikgu? Betul. Dan hayun dan lepaskan. Ya Aiman. Betul ke cara macam tu cikgu? Untuk secara basically-nya memang sudah ada. Okey cikgu, tadi saya dah baling tapi saya nampak abang-abang rugby kita macam degelakkan saya lah cikgu. Kita nak tengok dia orang baling macam mana pula, boleh cikgu? Boleh. Baiklah, tadi kita dah lihat cikgu, pemain kebangsaan kita buat balingan ataupun menghantar. Dan tapi orang kata kalau menghantar cantik, terima tak cantik pun tak guna juga. Jadi mungkin cikgu boleh ajar kepada kita bagaimana kemahiran untuk kita menerima bola pula dengan cantik cikgu. Supaya apa? Supaya kita dapat passing pula dekat orang lain. Okey, silakan cikgu. Okey Man. Alright. Macam yang saya tunjukkan tadi, yang first kali bila kita menghantar, kita juga mesti menerima dengan baik kan? Betul. Macam saya cakap tadi, Aiman pun dah buat tangkapan yang baik. Terima kasih cikgu. Tapi dia ada beberapa perkara yang patut kita titik beratkan lah. Pertama sekali, contoh bila kita nak menerima bola, yang pertama sekali adalah Aiman tolong pegang bola. Baik cikgu. Saya akan tunjuk dalam keadaan tak ada bola lah. Kedudukan pertama sekali sama juga. Bila kita melihat untuk menerima bola, kita mesti melihat kepada arah rakan yang akan menghantar bola.
Okey. Yang pertama bila kita melihat rakan keadaan sama. Contoh bila Aiman Okey, berada baik, di sebelah sana, saya automatik saya mesti memandang kepada Aiman dan kaki saya mesti menghadap pada Aiman. So kaki masih lagi berada di kantang sikit hadapan, ya, ada hadapan, kaki di hadapan dan tangan mesti diangkat. Dan angkat dan mata mesti melihat kepada bola yang akan datang. Dan pastikan bila kita melihat kepada arah sasaran yang kita nak terima dan jadi bila kita dah mengangkat tangan, so kita dalam keadaan bersedia. Dan dalam masa yang sama sebenarnya bila kita berada dalam keadaan seperti ini, kita sudah memberikan satu aspek keselamatan kepada kita sendiri. Kerana bila kita menerima bola, okey, kita sudah memberikan satu pertahanan untuk diri kita daripada mengalami kecederaan. Kerana aspek pertahanan di sini adalah bila kita contoh bila Aiman membalik pada saya dalam keadaan bersedia mengangkat tangan, menerima bola, kita sudah bersedia untuk sebarang rempuhan daripada sebelah kiri. Tapi yang penting adalah kaki kita mesti bersedia melihat kepada sasaran, angkat tangan dan bersedia untuk menerima bola. Tangan mesti diangkat dan melihat bola. Tapi sebelum kita nak melihat kepada bola tu, sudah semestinya kita kena melihat kepada pemain-pemain di hadapan kita cikgu. Ya. Okey. Dan setelah kita dapat bola tu, kita kena pegang dengan baik dan meneruskan perjalanan lah cikgu ya. Betul. Baik, kita nak tengok juga pemain-pemain kebangsaan kita melakukan tangkapan ataupun menerima bola tersebut cikgu. Boleh cikgu? Boleh Aiman. Jom kita tengok. Jom. Terima kasih kepada abang-abang pemain-pemain kebangsaan yang menunjukkan cara balingan dan juga menghantar bola dengan baik. Dan selepas ini cikgu, banyak lagi yang akan cikgu kongsikan berkaitan dengan sukan rugby kita. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Saya pun dah tak sabar dah nak bermain sukan rugby bersama dengan guru kita pada hari ini. Tapi cikgu, apa di antara latihan yang perlu kita buat untuk sebelum kita nak masuk dalam game ni? Okey Man, sekarang tadi kita dah buat dalam keadaan statik, maknanya dalam keadaan kita tak berlari. Okey. So untuk aktiviti kali ini kita akan buat dalam keadaan kita berlari, dalam keadaan bagaimana situasi yang sebenar. Okey, jadi kita akan buat sekali Man. Okey, bagi terasa macam mana. Tadi kita dah duduk kan, sekarang kita biar bergerak sikit. Okey, kita akan buat hantaran dan menerima macam biasa. Cuma kita akan buat sama-sama lah. Baik, cikgu. Okey, so kita boleh mula Man? Boleh, kita mula cikgu. Okey, jom. Tu. Okey, kita sambut. Okey, itu. Baik, kita cuba sekali lagi boleh cikgu? Boleh, kita cuba daripada belah sana pula. Sebab murid-murid kita mungkin nak nampak dengan lebih jelas bagaimana latihan yang pertama kita nak buat pada hari ini. Kita mula daripada sana pula ke? Ya. Okey. Okey, baik. Teruskan. Timan. Okey, kiri. Apa nama latihan ni cikgu? Okey, yang mana kita buat dalam latihan hantaran biasa lah. Hantaran biasa. Kita menggunakan marker. Okey, tujuan dia adalah supaya kita dalam keadaan mendapat situasi game yang sebenar. Game yang dalam sebenar. keadaan berlari. Maknanya ini latihan asas yang perlu dilakukan oleh setiap pemain. Bila kita dah tahu dah keadaan statik, kita dah mahir, jadi kita perlu buat dalam keadaan berlari. Supaya kita adapt lah, maknanya dalam keadaan untuk menerima bola. Walaupun mereka ni dah profesional pun masih lagi perlu menjalani latihan ini cikgu ya. Untuk mengelakkan kesilapan. Baik cikgu, ini aktiviti yang pertama. Ada lagi tak aktiviti yang kita nak buat bersama dengan penonton-penonton kita di rumah sana? Okey, ada. Untuk aktiviti yang kedua, tadi kita dah buat lari tanpa keadaan ada pemain pertahanan. Jadi yang kedua kita akan adakan pemain pertahanan tu. Ini real cikgu Ya, ini real. Tapi kita akan buat dalam keadaan 2 melawan 1. Okey. Baik cikgu, kita ambil posisi. Jom kita ambil posisi sekejap Man. Silakan. Jadi sekarang ni kita nak menyerang. Aiman dan mereka adalah pertahanan. Satu saja pertahanan. Jangan buat betul-betul Okey, baik, jom kita cuba. Okey Man. Good. Ya, okey. Nampak tak? Betul cikgu, maknanya kalau supaya pemain pertahanan pergi pada Aiman dan saya akan ada ruang untuk teruskan larian menuju ke tempat try. Maknanya kalau kita bagi awal, maka akan menyebabkan
pemain lawan nanti akan terus menyerang kita, betul Ya. cikgu? Okey, dan apa kata kita bagi mereka pula cuba untuk orang kata nak serang kita pula cikgu? Ya kita bagi pada Ha. talent pula, dia orang pula teruskan. Baiklah. Kita nak cuba. Maknanya sekarang ni mereka adalah pasukan yang nak menyerang, kita pertahanan, betul cikgu? Okey. Baik, boleh kita mulakan? Bola mungkin Aiman akan jadi pertahanan dulu, boleh? Okey, baik. Boleh kita mulakan cikgu? Boleh ke? Ya Aiman, jom. Okey. Okey. Keliru Nampak lah tak, cikgu, keliru. Aiman? Mana bola tadi? Laju. Oh, okey, ada kat belakang dah. Okey. Jadi ini merupakan di antara teknik bagaimana untuk kita nak menyerang. Ya. Maknanya tadi bila dalam keadaan kita menyerang, bola pun mesti dalam keadaan yang laju dan cepat untuk kita hantar dan kita terima dalam keadaan yang baik. Okey, baik. Itu baru sikit kawan-kawan untuk kita nak lihat bagaimana teknik untuk kita menghantar dan juga menerima bola. Cikgu. Yang paling penting kalau kita terlepas bola tu dah rugi dah daripada pasukan lawan, sedangkan kita boleh dapat mata dekat situ. Baik cikgu. Rasanya saya pun main sikit ni, dah termengah-mengah sikit dah ni kan. Tapi sebelum kita nak berhenti ataupun kita nak tamatkan permainan kita pada hari ini, kita kena cooling down dulu. Betul cikgu? Betul Aiman. Okey, baik murid-murid sekalian, jangan terus tidur tu. Kita kena cooling down dulu baru kita boleh buat kerja lain. Tapi jom sama-sama kita buat cooling down. Baiklah cikgu, tadi kita dah belajar teknik menghantar dan juga menerima bola rugby cikgu. Ya. Jadi kita nak cakap terima kasih kepada cikgu. Tapi sebelum tu, kita kenalah buat cooling down dulu. Kenapa kena buat cooling down ni cikgu? Itulah Aiman. Okey, setiap aktiviti yang kita buat, kita mesti habiskan dengan cooling down. Tujuan pertama adalah kita mesti menurunkan balik suhu badan yang kita dah gunakan dalam keadaan yang tinggi. So kita cooling down ni akan menurunkan balik suhu badan kita. Yang kedua adalah kita nak menyejukkan kembali muscle-muscle kita yang telah kita gunakan semasa latihan tadi. Okey, boleh kita mulakan cikgu? Boleh. Okey. Alright. Untuk cooling down yang pertama, kita akan gunakan kita akan buat bicep stretch, maknanya kita bertumpu kepada otot lengan, tangan. Okey, kita akan luruskan tangan ke hadapan. Okey, dan kita akan ambil tangan kiri kita, tarik tapak tangan yang ke hadapan menghadap ke depan dan tangan kiri menarik tangan kanan tadi, dan pastikan kita merasa tekanan pada bahagian otot di tangan kanan ni. Okey, kita akan buat kiraan dalam 10 saat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik. Okey, tukar tangan Aiman. Tangan sebelah kiri pula ada dah lepas, dan sebelah angkat, dan tangan kanan akan menarik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, yang kedua, tangan kanan lagi sekali. Okey, tapi ada di bahagian bawah. Okey, dan kita akan cuba tarik di bahagian bawah pula. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, sama juga, dan seterusnya tangan kiri. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey cikgu. Okey. Seterusnya cikgu. Seterusnya, okey. Angkat tangan Man. Okey, kita buat tangan jari, kita masukkan di antara jari-jari tangan. Okey. Kita pusing ke belah menghadap ke hadapan tapak tangan, dan kita akan buat tangan menolak ke bahagian atas dan buat kiraan dalam 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kita boleh turunkan balik. Okey. Baik cikgu. Dan kita kena buat dalam keadaan ulangan yang kedua lah. Ulangan yang kedua. kedua. Baik cikgu, ni di antara cooling down yang boleh kita buat untuk orang kata tak adalah sagi sengal-sengal badan pula cikgu kan? Ya. Baik. Jadi ini di antara aspek keselamatan yang perlu kita jaga. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada guru kita pada hari ini dan juga pemain-pemain kebangsaan kita. Wow, kita tepuk tangan sikit kepada abang-abang kita. Alright, dan ada sikit kita jumpa lagi. Tapi sebelum tu kita ada nak buat gerakan semangat sikit cikgu. Boleh. Silakan. Jom. Abang-abang kita. Baik, anda semua dah bersedia para penonton? Dah bersedia. Baik. Malaysia. Rugby. Okey, kita jumpa lagi dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KPM